Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, semua perkara berlaku pada mulanya kecil, tak besar. Kecil je, lama-lama dia besar. Tapi tak ada benda start besar, tak ada. Semua benda start kecil. Itu dia peraturan dia. Jadi kalau usaha agama tu mula-mula besar dah. Mula-mula lagi dah besar. Itu makna bukan betul. Tak ikut peraturan. Peraturan atau sunnah. Sunnatullah. Peraturan Allah. Besar, ramai. Ini tiba-tiba ramai. Cepatlah ramai. Macam Arkam kan. Ramai. Ada benda yang tak betul. Cuma tabligh pun. Jadi orang yang buat usaha untuk dapat ramai orang, usaha apalah, berniaga memanglah. Tapi usaha agama ni, kau berniaga memang orang nak ramai, nak beli barang dia kan. Tapi usaha agama dia tak boleh ikut berniaga. Kalau ikut berniaga dia bukan usaha agama. Usaha berniaga nak dapat ramai orang. Kalau usaha agama nak dapat ramai orang, dia berniaga punya orang. Macam usaha tabligh, jemaah tabligh. Dia usaha nak dapat ramai orang. Betul tak? Semua siapa yang dah ikut tabligh antara kamu ni, usaha nak ikut ramai, nak dapat ramai orang. Mereka kata dapat ramai orang itulah tanda berniaga bagus. Jadi jemaah tabligh tu bukan cuma usaha agama sebenarnya. Dia mirip macam usaha berniaga. Nak dapat ramai orang. Tiap-tiap fikir, mesyuarat macam mana nak dapat ramai orang. Siapa yang nak kena diajak keluar. Nak dapat ramai orang ikut usaha ni, jangan ajak dia keluar 3 hari lah. Memula. Kan? Fikir. Berapa? Siapa nak pergi. Jadi mereka punya mesyuarat harian mereka, mesyuarat bulanan mereka, mingguan mereka, mesyuarat negara mereka, semua fikir macam mana nak dapat ramai orang ikut dia. Jadi mereka tak sedar jemaah tabligh ni. Tak sedar. Seluruh dunia tak sedar. Ulama mereka yang dia kata ulama tu tak sedar. Usaha mereka ni bukan usaha agama. Usaha berniaga. Nak dapat ramai orang. Tapi apa yang dia dapat dengan ramai orang tu? Orang ketua-ketua dia dapat nama. Dan yalah, orang bagi hadiah lah ramai orang. Terutama bila ramai orang kaya. Bila ramai orang kaya, dia dapatlah bagi dekat ketua-ketua dia dunia kan. Jadi usaha agama semua bermula kecil dan matlamat dia nak hidupkan perintah Allah.
Nak hidupkan perintah Allah, melihat apa perintah yang kurang, yang tak ada, yang mati, nak dihidupkan. Itu usaha agama. Makna fikir. Adakah perintah ni hidup? Pertama sekali nak fikir perintah yang paling besar lah kena hidup. Hari ni perintah paling besar yang orang Islam semua tak tahu. Yang dia tahu perintah paling besar sembahyang. Betul atau tidak? Yang Samad faham sebelum ni, sebelum ikut saya, apa perintah paling besar pada engkau? Sembahyang. Samad satu orang berpelajaran tinggi lah kan, doktor falsafah. Kalau saya tanya Rashidi, apa kau faham perintah sebelum jumpa saya? Sembahyang. Yazid? Azri? Kau? Kau? Ini kita boleh tanya juga si Sufyan yang langsung tak nak agama. Apa perintah yang kau faham dulu? Sembahyang. Jadi itu sudah ada di dunia Islam ni, bukan baru semalam. Dari dulu lagi. Faham tak? Mana ada orang Islam faham perintah pertama ialah mengucap, dan selepas mengucap buat kerja menunaikan hak mengucap. Ada sebelum ni. Kamu dengar ni daripada mana? Daripada saya lah. Maknanya bila saya datang buat usaha hidupkan agama, tinggalkan jemaah tabligh, kan, baru betul. Masa saya ikut jemaah tabligh tu, jemaah tabligh tu tak betul. Saya tahu dia tak betul. Sebab itu saya memang tak puas hati. Saya memang doa pada Allah supaya bagi saya usaha yang betul. Saya tahu dia tak betul, tapi apa yang betul saya tak tahu. Cara saya nak tahu benda betul tak ada lain. Saya kena minta dengan dia dengan cara sangat luar biasa. Dengan menangis-nangis lah waktu malam. Minta dengan Allah, mengalir air mata. Berbulan-bulan. Untuk saya bangun malam, saya tak tidur rumah. Saya pergi markas. Masa tu Masjid India, kemudian di Sungai Besi, kemudian di Seri Petaling. Menangis. Allah SWT ni Maha Karim. Dia tak akan biarkan saya menangis. Satu orang pakat dunia tak ada menangis untuk minta kepada Allah kerja yang betul. Tak ada. Jemaah tabligh semua ingat dia orang dah betul. Saya seorang aja yang tak puas hati. Buat juga. Waktu saya mula keluar 3 hari, orang tu tanya saya, apa awak fikir? Saya kata tak ada apa nak saya fikir. Saya dah semayang sebelum tu, apa hal pula saya nak begitu beria sangat. Saya keluar 3 hari bukan untuk semayang, untuk buat usaha. Saya pergi ke, mula keluar 3 hari tu, pergi ke satu tempat lah jauh, 200 km dari Melbourne. Apa nama tempat tu? Banyak orang Albania duduk situ, tanam apple. Sampai-sampai saja sana, saya nak pergi jumpa orang. Masa keluar 3 hari tu dekat orang yang ikut tu, masa tu cuti Easter 5 hari. Jadi kita keluar 3 hari. Kita berduyun-duyun ikut. Saya ingat mungkin 50 orang atau 30 orang. Banyak tu. Tahun 76. Mula-mula bayan subuh dia Amir Sab tu orang India. Dia ada 3 jemaah. Waktu tu markas tu Masjid Albania di Melbourne, dekat dengan universiti saya. Jadi saya ikut dia orang lah. Jemaah India, jemaah South Africa dan jemaah Arab. Amir dia jemaah India. So dia putus saya bayan subuh ke tak? Saya bilang apa hal pula? Awak jauh-jauh datang sini
Aku pula disuruh bayan. Tapi dia faham bahawa tabligh mesti melatih peneraju usaha ni. Jadi untuk melatih, dia orang tak boleh lah bayan, dia orang train kita lah. So dia tengok saya ni sebagai orang yang apa. Sebab waktu dia tinggal di Masjid Albania ni, tak ada orang nusrah dia, melainkan saya dan ada satu orang lagi, Abang Mu'taz, Syekh Mu'taz sekarang ni orang tanggungjawab Australia. Dia datang pagi. Saya tidur dengan jemaah tu, itikaf, nangis juga. Saya tengok dia orang pun nangis. Oh, bagus. Saya antara perkara yang saya terpikat yang tak boleh, menangis malam lah, lain tak ada. Saya tak pernah tengok. Saya ikut juga khusus dakwah yang dulu, tak ada orang menangis malam. Jemaah tabligh dia sama-sama menangis. Bila dia bayan subuh, tak ada orang duduk, aku je seorang. Lepas tu tak habis-habis ajak aku 3 hari. Aku kata sekali sudah lah ajak ni, setiap kali kena ajak. Terpaksa bagi nama. Jadi saya dengan izin Allah Ta'ala menangis. Jadi cara tu adalah cara sangat betul untuk dapat Allah kasihan kat kita. Allah buat saya menangis lah. Cuba tanya orang tabligh awal-awal dulu, siapa menangis? Ada 2-3 orang suka menangis kat Malaysia. Saya, Habib bin KL tu, dan Abang Arif, sekarang hidup lagi, hidup kan, dia menangis. Dia tu menangis bila pun menangis. Bila kita ada istimak di Pahang kan, Jengka, menangis 3 orang. Ada sekarang orang menangis keluar. Sekarang tak ada orang menangis sebab semua dah bagus semua. Dulu banyak menangis. Ada juga orang yang ikut kita menangis juga. Tak tahulah apa dia minta, aku tak tahulah kan. Tapi saya minta satu, Allah tunjuk saya usaha yang benar. Jadi tahun 97 saya mula buat door to door, pintu ke pintu, cakap kalimah, ingatkan orang tentang kalimah ni, orang Islam lah, buat muzakarah dengan dia orang tentang kalimah, door to door. Jadi saya tak jumpa orang bukan Islam masa tu. Tabligh tak boleh. Itu usul tabligh. Usul lah, bukan perintah Allah. Jadi usaha yang benar ialah usaha macam mana nak hidupkan perintah Allah. Bukan nak dapat ramai orang. Goose chasing namanya. Goose chasing mean mencari apa? Angsa kan. Cari sana, kejar dia, ghost chasing. Ada satu orang ikut saya dulu, Bapa Akmal. Dia kata kerja tabligh ni ghost chasing. Perkataan tu dari dia. Ghost chasing, mengejar angsa. Jadi itulah kerja tabligh. Sibuk nak mencari ramai orang ikut. Sebab itu jemaah tabligh ramai orang ikut. Istimak dia, dia punya kebanggaan tu. Dan itulah bukti dia kata usaha ni betul. Ramai orang ikut. Adakah betul? Adakah ramai orang ikut ni tanda usaha tu betul? Sepatutnya tak. Tapi orang akan kata betul. Kamu pun kata betul. Kamu pun kata betul. Walaupun kamu kali ini mengiling kalau saya tanya. Macam pandai sangat. Kan? Psikologi dia, bila tengok ramai, orang kata sedap makanan. Kamu kalau tengok ramai restoran tu, lebih-lebih lagi berbaris orang kan. Macam apa? Macam kat Greenwood ni, bukan dekat sini, Ujang. Ada kau tengok orang seorang aja pergi, tak? Berbaris dari petang lagi. Apa tanda pada kamu? Apa kamu rasa? Sedap. Tu.co. Walaupun ada tempat masak jual nasi ni, nasi berlauk ni lebih sedap daripada tu.co tu. Tapi tu.co ramai. Apa bila kamu tengok ramai, apa kamu rasa? Sedap kan? Kamu pun ikut. Betul tak? Jadi jemaah tabligh nak buat tu cara dekat lah.
Dia mau istimak besar. Tonggi istimak, Raibin istimak. Ini dua dia punya seluruh dunia datang. Bila doa akhir dekat Tonggi tu, dekat 1,5 juta, 1 juta orang. Masa tu bukan orang dalam istimak saja berdoa, dari seluruh Dhaka datang. Orang Bangladesh kan, tak boleh jalan, sesaknya. Jadi mereka ni nak dapat ramai pengikut. Tapi usaha agama yang betul, usaha Nabi Muhammad SAW dan semua Nabi-Nabi bukan itu. Kau tengok, usaha Nabi-Nabi nak hidupkan perintah Allah, nak ajak manusia beriman dan taat perintah Allah. Itulah usaha Nabi-Nabi. Bukan dia kira ramai orang, tak. Sebab itu tak ada usaha Nabi-Nabi sebelum ni macam Jemaah Tabligh. Ada? Ada tak? Kamu rasa? Ada tak usaha Nabi-Nabi? Tak juga usaha Nabi Muhammad. Tak ada. Ada Nabi tak ada orang ikut. Nabi Yunus selama lebih 500 tahun. Nuh alaihissalam 82 aja, selama 950 tahun. Mana ada usaha Nabi-Nabi cemerlang macam Tabligh? Dari segi jumlah lah, tak ada. Jadi orang semua tengok number. Macam kamu, macam kedai makan ni ramai, sedap. Ramai usaha, betul. Tapi itu salah. Itu tipu daya, illusion. Illusion mana? Palsu. Jadi Azri pun ikut Jemaah Tabligh sebab tengok ramai. Samad pun ikut. Tak ikut sangat lah. Kau ikut sangat ke Jemaah Tabligh? Tak ada, tapi ikut juga. Abang-abang kau semua ikut. Sebab pertama sekali dia ikut Jemaah Tabligh ni orang India datang. Dan dia orang India. Jadi semangat keindiaan tu ada kat Samad dan keluarga dia. Bila jemaah India datang, dia orang takkan tak tolong kan. Dia orang pun ikut dia. Bukan sebab dia nak tahu yang benar. Sentimen India. Semua banyak orang India yang join Jemaah Tabligh kat mana-mana negara di dunia. Semua sebab tu. Tak ada sebab Jemaah Tabligh kerja betul, tak ada. Sentimen keluarga India, itu je lah perasaan tu. Bila saya keluar dari Jemaah Tabligh, orang India, dia cukup marah sebab apa saya menghina ulama' dia. Saya tak menghina, tapi saya keluar meninggalkan dia orang tu satu penghinaan. Bahawa saya tak percaya dengan ulama' India ni, yang dia orang sangat menghormati dan memuliakan. Dia orang cukup marah saya. Tak apalah, dia orang marah-marah lah. Jadi usaha agama sebenarnya yang diajar oleh Allah kepada Nabi-Nabi bukan nak cari ramai orang. Yang mana Jemaah Tabligh begitu bersusungguh buat. Dia tu menunjukkan Jemaah Tabligh ni usahanya salah. Tapi tak boleh, orang tak nampak salah tu. Nabil semua sekarang banyak, orang-orang banyak ikut Jemaah Tabligh, ramai. Bila Tabligh lagi ramai, orang politik pun masuk. Suka, bukan masuk sangat, suka. Kenapa dia suka ramai? Dapat undi lah. Macam orang berniaga. Bila berniaga, orang suka, banyak orang datang beli, banyak duit. Orang politik bila ramai, dia mesti guna baik dengan Tabligh. Sebab nanti nak bertanding, orang Tabligh nak mengundi, mesti ikut dia orang. Kalau tak nak mengundi pun sikit aja. Jadi jumlah ramai ni adalah matlamat semua orang yang nak dunia. Yang nak dunia, nama, harta, duit, kuasa, asasnya ramai. Jadi kerana manusia ni dia cinta dunia macam kamu semua ni, kamu pun bila buat usaha agama nak ramai. Betul tak? Kalau tak ada ramai, tak boleh sebab kamu dunia punya orang. Jadi orang Jemaah Tabligh selain daripada mana Ilyas sama tu lain, Adraji semua tu, yang lain tu kebanyakan orang dunia semua. Jadi dia orang mempunyai semangat nak dapat ramai orang. Itu kerja Tabligh tu dah jadi rosak. Makin lama makin rosak. Makin lama makin rosak. Jadi perintah Allah yang kita mau hidupkan sekarang ialah perintah, iaitu selepas mengucap. Perintah pertama ialah mengucap, ajak orang mengucap.
Jadi kita nak menghidupkan perintah ni, kita kena buat amal, iaitu ajak semua orang di dunia ni mengucap. Orang tabligh tak nak buat. Dia tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Kenapa orang tabligh tak nak buat? Atau malas nak buat lah, kata belum masa lagi. Kenapa? Dia orang tak nak buat sebab tak ada faedah dia. Menyusahkan dia orang ada. Bila orang masuk Islam, kena bagi harta, bagi duit lah kat dia, ikram dia lah. Kalau usaha atau orang Islam, tak apa-apa, malah orang Islam yang kaya bagi duit kat dia. Sebab itu dia tak nak usaha atau bukan Islam. Usaha atau orang Islam pertama pada orang kaya, supaya orang Islam kaya bagi duit kat dia. Kalau bukan Islam, dia orang pula kena bagi duit. Itu dia orang tak nak. Mana nak bagi duit? Dia orang kata buat usaha bukan Islam, duit kita yang ambil. Kalau kita usaha tahun Islam, kita dapat duit. Zakat itu semua. Jadi orang yang nak dunia ni dan jemaah tabligh ni, dia tak nak usaha tahun bukan Islam. Dia orang dia cakap bukan kita tak nak, belum masa lagi. Itu semua sama alasan. Alasan ni adalah, memberi alasan ni adalah tanda kita tak mau buat. Giving excuses is an act of non-performance. Itu well known punya cakap lah oleh semua orang kat dunia ni. Giving excuses is an act of non-performance. Memberi alasan adalah tanda kita tak mau perform, kita tak mau buat. Seorang tabligh tak mau buat, dia give alasan belum masa lagi. Alasan is given because dia tak mau buat. Itu. And dia cakap kami bukan tak nak buat. It is wrong. Memang kamu tak nak buat. Tapi cara shrewd way, cara jahat nak tipu orang, maka cakap belum masa lagi. Ini semua cara-cara orang yang tak nak buat. Giving excuse. Sebenarnya kita tak boleh bagi alasan because sudah datang perintah Allah. Kalau perintah Allah datang, apa sana kita bagi alasan? Kalau kita bagi alasan, mana kita nak buat? Kenapa kau tak nak keluar? Saya sibuk lah. Kan? Kenapa Aizid kau tak nak keluar? Banyak kerja dengan bini. Aku kalau keluar tak dapat bersetubuh. Aku tak nak. Itu semua alasan. Sebab tak nak buat. Bagi alasan sebab tak nak buat. Kau boleh buat ni, aku kerja lah. Kan? Bagi alasan. Macam Anzal lah. Alasan tu dia bagi untuk apa? Tak nak buat. Yazid kau buat? Tak ada, saya pun nak kerja. Macam Rashidi, kau pergi keluar kerja. Itu alasan diberi untuk tak nak buat. Pendi kata, kenapa tak nak pindah sini? Saya kereta buruk, nanti semua tak boleh kereta ni. Semua alasan dia diberi sebab tak nak buat. That's why giving excuses is an act of non-performance. Jadi jemaah tabligh ni saya cakap banyak lah. Kamu tak nak buat, sebab itu kamu bagi alasan. Dan bila kita tak nak buat, kita berdosa lah. Tapi tak sedar. Dia orang kata ulama mereka tu lebih pandai daripada Nabi, lebih pandai daripada semua orang. Dia orang tu Nabi dapat wahyu baru punya daripada Nabi Muhammad. Baru sekarang perintah untuk jumpa bukan Islam ni belum ada lagi. Atau tangguh dulu, berhenti. Mana boleh. Jadi sebenarnya orang tabligh ni dah mengangkat ulama mereka sebagai Nabi yang dapat wahyu baru, yang mana itu semuanya penipu. Tak ada orang Nabi lagi. Tak? Kita semua kena ikut Quran tu. Menghidupkan perintah-perintah Allah yang di dalam Quran tu, itulah kerja kita. Bukan membuat benda yang ada dalam Quran kita tak nak buat. Jadi kita punya usaha, yang mana usaha Nabi-Nabi dihantar untuk hidupkan agama. Hidupkan agama bukannya ikut suka kita, kena ikut Quran tu. Jadi dia orang semua katanya ulama warisatul anbiya, cakap bukan ulama kamu. Kamu memang orang kata ulama. Allah tak kata kamu ulama.
Ulama memang warisatul anbiya, tapi kamu bukan. Kamu bukan waris Nabi. Waris siapa saya tak tahu. Nak dunia ni bukan waris Nabi. Orang tabligh kebanyakan nak dunia. Hampir semua. Tengok saja Rashidi buat tabligh. Sampai sekarang dunia tak hilang. Kalau dia buat usaha betul, tentu hilang. Ni tak hilang-hilang. Dari dulu sampai sekarang nak dunia. Kan? Jadi kita ni buat kerja agama bukan nak dunia, nak Allah. Nak Allah, nak buat Allah suka, nak dapat reda Allah, hidupkan perintah Allah. Bukan nak dapat ramai orang. Hari-hari cari berapa ramai nak ikut. Berapa jemaah nak dapat. Kalau dapat 1000 jemaah keluar, istimewa, masya-Allah, meningkat. Tahun depan 22,000, tahun lagi sekali 4,000. Berapa negara datang istimewa? 5-60 negara datang. Itulah yang dianggap sebagai kemajuan. Itu bukan kemajuan kan. Kemajuan pada diri kita. Kita buat satu usaha agama, maju diri kita. Maksud maju diri kita, kita dapat tak bertambah perintah Allah kita taat. Itu ya. Setiap orang buat usaha agama, dia bukan kira berapa ramai ikut. Berapa banyak perintah Allah saya dapat buat dengan betul. Orang yang fikir berapa ramai buat ni, dia agama tak ada tempat dia. Semayang dia tak khusyuk. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang ramai ikut. Tahajud pun dia tak buat. Ramai orang ikut, dia syura, dia ketua, dia tak kira. Diri dia tak kira. Dia membakar diri, asalkan orang dapat hidayat, dia kata. Jadi ini bukan usaha agama. Usaha agama yang kita buat, diri kita yang pertama sekali. Bertambah perintah Allah, hidup perintah. Jadi apa yang dibuat oleh jemaah tabligh tak ada nak menghidupkan agama. Sebab apa yang nak dihidupkannya semayang. Semayang bukan perintah yang pertama nak dihidupkan. Jadi dia orang dah salah situ. Dia orang sama macam kamu. Tapi ulama dia orang kan banyak, hafiz banyak, tahu menghafal aja. Faham Quran tak? Perintah yang pertama mau dihidupkan ialah mengajak manusia ni supaya mengucap. Dan perintah pertama yang kena dihidupkan pada orang yang dah mengucap ialah kena membuat kerja menunaikan hak mengucap. Apa kerja hak mengucap? Dia tak tahu. Kerja menunaikan hak mengucap ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan korban harta diri sendiri, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka, sehingga Allah suka. Itulah perintah yang kena dihidupkan dulu. Buat apa kita nak hidupkan perintah janggut dulu? Kalau janggut hidup pun dibuat bukan untuk sukakan Allah. Nak tunjuk kat orang, aku orang dakwah. Macam Yazid, macam Samad. Samad dah lama janggut. Sampai hari ni bukan buat untuk sukakan Allah. Samad tu dia ada janggut untuk sukakan kau ya Allah. Kalau bernafas. Tak ada. Rashidi ada janggut. Dah lama dah. Dah lama janggut, tapi dia tak buat untuk sukakan Allah. Apa niat yang Rashidi pakai janggut tu? Dia nak tunjuk kat orang, dia orang dakwah. Orang dakwah. Sebab apa dia nak dipanggil orang dakwah? Sebab dia dah ikut jemaah tabligh. Dia dah ikut jemaah tabligh. Ada satu orang, dia dah lemah iman dah. Dia duduk sini dulu. Dia dah meninggal ke apa tak? Dia meninggal. Dia kata saya susah nak pakai janggut. Kalau saya tempat kerja, orang kata saya Taliban. Saya pergi Seri Petaling, kalau tak ada janggut, saya kata orang sejuk. Ada takut saya. Jadi saya nak potong janggut pun susah. Last saya pakai wigs. Dia tak pakai wigs lah. Macam Azhar punya rektor. Satu hari jumpa dia, jemaah tabligh ni bila pergi mana-mana, dia jumpalah semua orang besar-besar. Terutama sekali kalau dalam jemaah tabligh yang keluar tu ada orang besar-besar, ulama kan. Dia pergilah jumpa Vice Chancellor Azhar tu. Janggut semua kan.
Cakap lah ni semua masa dulu lah, mandu. Tak macam mana dia pergi lagi sekali kat rumah dia. Kat nak bagi hadiah ke apa, tak tahu saya. Dia tengok tak ada janggut. Jadi dia tanya, tuan yang kita jumpa dekat tadi, dia kata, mana janggut tuan? Dia tunjukkan dinding ni. Itu macam tu lah. Sebab kalau kita nak jadi rektor Azhar tak ada janggut tak boleh. Tapi kita nak dunia, kita tak mau pergi sana sini pakai janggut. Jadi Rashidi tu kata setengah orang tabligh, kau pakai janggut sebab apa? Menghalang saya dia buat maksiat. Kalau buat janggut untuk menghalang dia buat maksiat, ini bukan ikhlas. Kan? Ini janggut dia ni tak ada nilai sampai sekarang. Rashidi ni amalkan janggut untuk sukakan kau ya, kalau bernafas. Tak ada pak pahala. Ada satu orang tabligh, saya memang tak boleh buat amal bagus-bagus, korban. Janggut aja boleh. Biarkan aja, dia tunggu. Itu je lah yang Azri dapat amal masuk tabligh. Sebab apa Azri tak boleh pakai janggut untuk sukakan? Iman tak ada. Tahap yang tinggi. Kenapa iman tak ada? Sebab perintah nombor 1 Azri pun tak buat masa dia buat jemaah tabligh. Dia tahu keluar 3 hari je, 40 hari 4 bulan, itu je. Dan boleh semayang. Jadi pada orang tabligh yang nak dihidupkan perintah semayang. Jadi banyaklah orang tabligh bila keluar tabligh dapat semayang. Macam Nabil tu saya ingat. Mulalah dia tahu kena semayang. Dia dah puas hati, dah hidup dah. Perintah yang pertama. Sebenar semayang bukan perintah pertama. Perintah pertama mengucap, dan selepas mengucap, perintah pertamanya adalah mengajak manusia pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa mungkar? Mungkar paling besar tak mau mengucap. Mungkar yang kedua besar selepas mengucap, tak mau buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara Nabi SAW, itulah yang kena dihidupkan. Dan semayanglah nombor 2, perintah yang kedua. Apabila hidup perintah pertama dalam diri kita, baru Allah bagi kita iman. Bila iman kita menaik, meningkat, baru semayang kita jadi betul. Bila kita dah semayang khusyuk betul, baru kita dapat mencegah dari mungkar. Baru kita boleh pakai janggut untuk sukakan Allah. Baru kita boleh bersetubuh untuk sukakan Allah. Baru kita boleh makan untuk sukakan Allah. Rashidi sampai sekarang makan untuk kenyang. Sampai sekarang kerja untuk cari duit. Sampai sekarang bersetubuh kerana nak dapat lazat. Ini semua tak dapat pahala. Berapa tahun dia buat tabligh? Dari tahun 99. Sekarang 20 tahun, 21. berapa tahun dia dah buat tabligh? 22 tahun. 22 tahun masih makan untuk kenyang. Dalam buat tabligh masih boleh berzina. Kenapa? Iman tak naik. Kenapa iman tak naik? Kerja yang dibuat tu adalah sangat salah, berlawanan dengan Quran dan sunnah. Nampak sunnah lah, berjubah, berjanggut, tapi nampak tak mau. Dia mau hakikat. Masa dia duduk KL dulu buat tabligh, siapa? Pendi, dia jadi janggut. Dia pergi ke Kulim dengan bini, janggut semua hilang. Itulah janggut untuk tunjuk kat orang. Masa dia sini, dia kena pergi Siptaling, tu dia janggut. Bila dia duduk Kulim, Pendi, tak ada orang tabligh, dia tak buat tabligh, semua licin. Ini namanya janggut orang munafik. Apa orang munafik? Masuk Islam bukan untuk suka kat Allah, tunjuk kat orang. Macam itulah orang berjanggut dalam jemaah tabligh, nak tunjuk dia agama. Macam Yazid ni, janggut adalah orang munafik. Janggut munafik namanya. Tak diterima oleh Allah, tak dapat pahala. Hukum janggut ni sunat muakkad, dapat pahala kalau dibuat untuk suka kat Allah. Tapi kerana iman lemah, kerja yang nombor 1 tak dibuat, sampai mati janggut untuk sukakan orang. Tak ada untuk sukakan Allah.
sampai mati bapak dia tu. Dah mati dah. Janggut bapak dia tu untuk suka kawan. Saya sahih punya saya cakap. Jadi kamu kalau berjanggut untuk sukakan orang, untuk tunjuk ke orang, apa you dapat? Apa? Bukan, kamu dapat dosa kerana mempersekutukan Allah. Kalau kamu semayang untuk dilihat orang, kamu mempersekutukan Allah. Betul atau tidak? Kalau kamu janggut untuk dilihat orang, jadi kalau kamu makan untuk kenyang, kamu mempersekutukan Allah. Kalau kamu minum untuk hilang haus, kamu mempersekutukan Allah. Kalau kamu kerja untuk dapat duit, kamu mempersekutukan Allah. Tak ada yang boleh bagi duit melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi kenyang melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi lapar melainkan Allah. Jadi kenapa kamu nak makan untuk dapat kenyang? Kamu punya makan kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Tapi kamu kerana syirik, iman tak ada, makan untuk kenyang. Minum untuk hilang haus. Seks untuk sedap. Kerja untuk dapat duit. Semua niat salah. Kenapa niat salah? Tak ikhlas. Sebab apa? Iman tak sampai tahap. Macam Raja Samad sekarang, dia ada iman tapi tak sampai tahap untuk buat benda-benda kecil tu untuk sukakan Allah. Tak sampai. Dia boleh semayang untuk sukakan Allah. Boleh buat gas mungkin. Tapi untuk buat benda kecil macam subuh untuk sekarang tak sampai. Nak sampai tu kena beriman, beramal soleh tahap tinggi dan jadi kekasih Allah. Atau jadi kekasih. Begitu. Kamu tahu nak cakap benda ni. Saya cakap benda ni sebab saya melaluinya. Kalau saya tak melaluinya, saya boleh cakap ni. Mana boleh. Jadi orang yang tak ada agama, nak cakap agama, tak boleh. Banyak ustaz-ustaz ni dia tak ada agama sebenarnya. Belajar agama je. Bila belajar agama je, agama tak ada. Faham ada? Tak ada lah. Jadi bila mengajar agama, salah. Mereka mengajar agama seorang beramal saja. Amal ini dapat ini, amal ini dapat ini, amal ini dapat ini. Bacalah ini. Bulan puasa banyakkan ini. Itu je yang dia tahu. Amal tu betul ke tidak dia tak tahu. Nak dapat ini, nak dapat itu tu, semua Allah janji pada amal yang betul. Bukan banyak buat amal je dapat. Itu ustaz-ustaz mengajar. Kau tengok dia mengajar. Itulah yang dihadap dia orang yang kata menuntut ilmu tu. Menuntut ilmu apa? Yang diajar pun salah. Menuntut ilmu, pergi sana, pergi situ. Lepas tu ketawa. Kejap-kejap ketawa. Itu jalan majlis agama dia. Majlis ilmu. Jadi orang ni kalau kita buat benda tak ikhlas, bukan cara Nabi, dia bukan amal agama. Nampak agama tapi bukan amal agama. Akibatnya tak diterima, berdosa, dapat neraka. Bukan? Orang yang mengajar agama sepanjang hayat dia tu, Allah masukkan dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia mengajar untuk dipuji orang sebagai ulama. Syuhada tu yang mati untuk dipanggil syuhada, masuk neraka. Satu orang yang bersedekah untuk dipanggil orang dermawan, masuk mana? Neraka. Sebab itu bila kita tidak ikhlas, iman kita tak sampai tahap Allah bagi kita ikhlas, kita tak jadi orang beriman beramal saleh. Maknanya tempat kita bukan syurga, neraka. Jadi kalau tuan nak masuk neraka, tak payahlah buat usaha iman. Semayang ajalah. Tak payah. Pergilah haji, banyakkanlah amal. Nanti tuan akan terperanjat, dimasukkan dalam neraka walaupun tuan semayang. Kita nak semayang, bukan semayang je, semayang betul. Semua hadis-hadis fadilat yang diberitahu oleh dalam buku tu, bukannya untuk semayang yang tak betul. Semayang yang betul, tapi tak ada disebut semayang betul. So semayang je. Kenapa tak sebut bagaimana nak semayang betul? Sebab ustaz yang mengajar pun semayang dia tak betul. Sebab itu dia tak ajar orang supaya semayang betul. Jadi yang boleh hidup semayang yang tak betul lah dalam Jumaat Tabligh. Dia kata macam mana nak betulkan semayang? Ulama mereka kata berlatih, buat latihan, macam berlari pula. Semayang tak ada kena jadi betul dengan banyak semayang tuan. Macam kita nak jadi badan mazhab, banyak exercise, itu lain, kita tak boleh. Semayang nak jadi betul kena iman kuat. Tak ada nak kena banyak semayang. Tak payah panjang-panjang semayang.
Kalau 1000 sembahyang sunat, satu pun tak ikhlas, mana nak diterima? 2 rakaat aja buat sampai dapat khusyuk dan tawaduk. Itu jauh lebih baik daripada beribu-ribu rakaat dalam satu hari. Jadi yang pentingnya amal diterima. Amal diterima kena dibuat cara Nabi dengan ikhlas. Untuk itu kena dapat tahap iman. Untuk iman tahap tinggi ni, kita kena korban harta diri kita untuk buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah keburukan. Kalau kita tak korban, cinta dunia tak keluar, kalimah la ilaha illallah tak masuk. Satu orang nak buat kerja ni macam Sufyan, kan? Sufyan Malik tak nak korban. Mana ada kalimah nak masuk kat dia? Macam mana nak masuk? Dunia, hati penuh dengan dunia. Sedekah setiap bulan pun tak nak. Sekali bagi 500 dah cukup. Macam Rasidi. Korban sama tak nak. Bayar sewa pun tak mau. Macam mana kalimah nak masuk? Kalimah tak boleh nak masuk kalau dalam hati kita dunia banyak. Kan? Kita sama ada nak dunia ke nak Allah. Itu je pilihan. Hati ni tak boleh ada dua. Hati bukan untuk dua. Saya dunia, nak Allah nak. Tak macam tu. 1 or 0. Nak Allah, dunia mau korban. Nak dunia, perintah Allah mau korban. Mau korban maknanya tak buatlah. Nak dunia, neraka. Nak Allah, dunia mau keluar. Dunia mau korban. Baru boleh masuk Allah. Baru masuk la ilaha illallah ke tahap yang Allah mahu. Tinggi lagi. Baru amal jadi betul. Kerana bila Allah ada, dunia tak ada atau kurang daripada itu, baru dapat ikhlas. Baru boleh buat untuk suka Allah. Boleh kita buat untuk suka Allah kalau dunia banyak dalam hati. Saya nak ini, nak itu, nak ini. Macam Rashid. Nak ini, nak itu, nak ini, nak ini. Tiba-tiba semayang nak suka Allah. Tak boleh. Kita kalau semayang nak suka Allah, mesti dalam hati dunia hampir tak ada lah. Baru kita boleh semayang. Bukan semayang je untuk suka Allah. Baru kita boleh bersetubuh untuk suka Allah. Baru kita boleh mandi untuk suka Allah. Tidak, tak boleh. Mana boleh benda kecil untuk suka Allah, janggut untuk suka Allah, kalau yang besar pun tak boleh. Sebab itu tak ada jalan lain melainkan untuk menjadi kekasih Allah. Di mana dalam hati ni dunia semua tak ada. Kalau ada pun sikit je cinta dia. Tolerable limit untuk jadi kekasih Allah. Baru semua amal kita, walau makan, minum, berjalan, bersetubuh, semua untuk suka Allah. Dan bila kita berkeadaan demikian, tiap hari malaikat sibuk menulis buku catatan amal yang baik. Kita akan lihat semua ni di akhirat. Di dunia tak nampak. Baru waktu tu kita menyesal tak ikut cakap Amir Sab, degil. Maka itu pilihan kita lah. Kerana degil, maka kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Okey.